Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan menimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap portal berita antarabangsa Al Jazeera berhubung satu artikel yang disifatkannya sebagai fitnah. Beliau mendakwa kandungan artikel berkaitan perjanjian kredit karbon di Sabah yang disiarkan oleh portal berkenaan pada 2 Februari lalu adalah satu putarbelit dan tidak bertanggungjawab. Dakwanya artikel itu ditulis berdasarkan kata-kata pemberi maklumat semata-mata tanpa membuat semakan dengan kerajaan yang meluluskan perjanjian konservasi alam semula jadi NCA berkaitan perdagangan kredit karbon. Katanya beliau turut menimbangkan tindakan sama terhadap bekas ahli Dewan Negara Adrian Lasimbang dan individu lain yang menyebarkan maklumat salah kepada awam khususnya yang memfitnah dirinya. Beliau mengulas artikel disiarkan Al Jazeera pada 2 Februari lalu yang antara lain membongkar dakwaan kisah di sebalik kelulusan NCA terbabit dan kaitan Jeffrey dengan syarikat dari Singapura yang dilantik mengendalikan perdagangan kredit karbon ketika Presiden Parti Solidariti Tanah Airku itu menjadi pengarah Yayasan Sabah antara 1986 hingga 1993. Artikel itu turut membongkar dakwaan salah laku yang pernah dikaitkan dengan Jeffrey. Sepanjang tempoh beliau menjadi pengarah Yayasan Sabah ketika zaman pentadbiran Kerajaan Parti Bersatu Sabah. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri berkata tindakan Al Jazeera itu tidak bertanggungjawab kerana apa yang ditulis adalah dakwaan palsu dibuat individu tertentu yang mahu memburukkan NCA terbabit malah membentuk pasukan mereka sendiri untuk mengambil alihnya. Beliau berkata pemberi maklumat yang sama turut mengelirukan dan mengeksploitasi Adrian berhubung isu berkenaan. Jeffrey mendakwa Al Jazeera turut memfitnahnya berdasarkan maklumat disediakan pemberi maklumat tanpa mengambil peduli untuk menyiasat kebenarannya. Tegasnya dakwaan Dr. Mahathir mengenai USD 1 bilion hilang dari tabung Yayasan Sabah juga didapati tidak benar, malah kerajaan persekutuan kalah dalam kes mahkamah dan diperintah membayar kos. Sehubungan itu Jeffrey mengingatkan Adrian dan mereka yang termakan cerita sejarah rekaan bahawa maklumat disebarkan kepada umum pada 1980-an dan 1990-an adalah dikawal oleh kerajaan khususnya persekutuan. Beliau mendakwa majoriti maklumat disalurkan kepada mereka adalah propaganda dan media khususnya radio dan televisyen pada masa itu lebih menjadi alat propaganda kerajaan pusat. Sementara itu, sekolah di Sabah akan ditutup serta-merta selama seminggu jika terdapat sekurang-kurangnya 2 orang positif COVID-19 yang membabitkan satu penularan dalaman. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masri Manjun berkata langkah itu dilaksanakan selepas penularan terbabit disahkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Katanya selain murid atau pelajar, kes jangkitan COVID-19 yang membabitkan guru atau kaki tangan sekolah turut diambil kira dalam melaksanakan penutupan sekolah. Beliau berkata langkah berkenaan adalah tata cara penutupan sekolah jika berlaku jangkitan COVID-19 yang diputuskan melalui mesyuarat pengurusan bencana negeri Sabah COVID-19. Beliau yang juga jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah berkata tata cara itu dibuat berdasarkan situasi semasa jangkitan COVID-19 di Sabah yang menyaksikan peningkatan mendadak kes serta kluster baharu berkaitan institusi pendidikan. Berdasarkan laporan sejak 16 Januari lalu, sebanyak 17 kluster COVID-19 berkaitan jangkitan dalam institusi pendidikan direkodkan di Sabah sehingga semalam. Daripada jumlah itu, sebanyak 15 kluster adalah institusi pendidikan fasiliti Kementerian Pendidikan, manakala 2 lagi iaitu kluster Pandan-Pandan, Putatan iaitu madrasah dan kluster lorong api-api di Kota Kinabalu bukan fasiliti KPM. Manakala polis Sabah sentiasa berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi bagi menangani apa juga bentuk pencerobohan atau ancaman ke negeri ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jau Teddy Kun berkata pihaknya tidak memandang ringan mengenai maklumat yang diterima termasuk dakwaan kehadiran sekumpulan lelaki warga asing yang menyusup ke Lahad Datu melalui perairan Long Patau, Tambisan. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas berhubung perkembangan
perkembangan pemantauan keselamatan di kawasan Tambisan selepas dakwaan itu dilaporkan media pada Khamis lalu. Diminta mengulas lanjut, Jaute memaklumkan setakat ini pihak polis sudah menerima laporan daripada individu yang mendakwa kehadiran sekumpulan warga asing berkenaan. Semalam polis Sabah mengesahkan tiada sebarang petunjuk berhubung dakwaan yang dilaporkan media sebelum ini. Berita seterusnya, seorang lelaki yang dipercayai mampu menghasilkan senjata api buatan sendiri ditahan dalam operasi di rumah di Kampung Pansong, Beaufort semalam. Dalam operasi jam 2.30 petang itu, lelaki berusia 57 tahun berkenaan ditahan bersama selaras bakakuk dan beberapa lagi peralatan serta kelengkapan membuat senjata api buatan sendiri. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Yusuf Zaki Mat Yaakob berkata, operasi dijalankan sepasukan anggota dan pegawai bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort. Katanya sebaik ditahan, suspek mengaku ada menyimpan senjata api dan peralatan membuat senjata api di rumahnya. Hasil pemeriksaan lanjut, pasukan operasi berjaya merampas selaras bakakuk bersama 18 peralatan dan kelengkapan membuat senjata api. Suspek terus ditahan dan dibawa balik ke IPD Beaufort untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, jumlah kes harian COVID-19 di Sabah kembali melepasi angka 1,000 selepas kira-kira 4 bulan mencatat kes 3 angka dengan 1,205 kes baharu hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, jumlah itu membabitkan peningkatan sebanyak 296 kes berbanding 909 kes yang direkodkan semalam. Masih diberkata pemerhatian mendapati peratusan kes baharu yang berpunca daripada jangkitan sporadik adalah tinggi dengan sebanyak 527 kes atau 43.7% daripada jumlah kes hari ini. Jelasnya, statistik itu menunjukkan virus COVID-19 sudah bertapak dalam komuniti dan mengakibatkan kadar jangkitan yang lebih cepat serta meluas. Sementara itu, Masidian juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, satu lagi kluster baharu diisytiharkan hari ini iaitu kluster Kampung Weston di Beaufort. Katanya kluster berkaitan jangkitan dalam komuniti itu berpunca daripada majlis perkahwinan yang dihadiri ahli keluarga dari 2 lokaliti iaitu Kampung Lubok dan Kampung Menengah Weston. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.